Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Para penonton rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bersama lagi pada hari yang kedua sebenarnya untuk sambung perbahasan kita di dalam perbahasan fiqh. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hati kita khususnya untuk disinari dengan hidayah dan ilmu kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah jami'ah fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan mulakan hari ini. Tapi sebelum kita mula, insya-Allah kita nak ulang kaji sikit untuk kita ingat-ingat apa yang telah kita bahaskan semalam. Semalam yang saya terangkan perkara yang penting untuk kita faham, yang mungkin kadang-kadang anak-anak kita khususnya tanya kenapa kita nak kena ikut syariat. Kenapa kata kita kena ikut syariat? Kita buatlah apa yang kita rasa kita okey. Kenapa kita kena ikut syariat dan apa itu syariat? Yang pertama sekali, syariat tu adalah merupakan jalan petunjuk yang telah pun diturunkan oleh Allah, seperti kita kata cara atau undang-undang yang mesti kita ikut kerana ianya jalan untuk kita sampai ke matlamat dan tujuan. Apa dia matlamat dan tujuan kita ni di dalam kehidupan kita ni? Untuk meraih ridha atau rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak dapatkan tu, maka kita kena ikut syariat ni, jalan ni. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah pun menetapkan syariat tu dan telah mengutuskan kepada kita seorang rasul yang terbaik, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad yang telah pun ajarkan kepada kita, contohkan kepada kita, telah pun ajak kita untuk kita ikut kepada Nabi SAW, dan kalau kita ikut ni kita selamat. Bahkan syariat Islam, syariat ni adalah syariat Islam lah, kerana itulah alhamdulillah kita dapat nikmat Islam. Jadi syariat Islam yang Allah telah pun susun dan telah turunkan ini, yang telah pun dicontohkan oleh Nabi SAW, ini sebenarnya untuk kesejahteraan kepada kita, selamat kita ni kalau kita ikut. Bahkan bukan untuk kita je selamat, kalau kita ataupun orang buat ikut syariat Islam ni, orang lain pun selamat, orang lain pun akan merasa aman, orang lain pun akan merasa bahagia. Bukan hanya yang mengamalkan atau yang mengikut syariat tu, orang lain pun akan mendapatkan kebahagiaan. Sebab tu kita kena ikut syariat Islam, dan syariat Islam ini adalah merupakan syariat yang benar dan yang terbaik, yang tak ada lebih daripada itu lagi. Sebab itulah disebutkan bahawa ini adalah kesempurnaan. Sebab tu kita nak ikut syariat Islam. Jadi apabila kita nak ikut syariat Islam, maka kita kena ada ilmu, dan di dalam ilmu syariat itu ada ilmu yang disebutkan daripada ilmu akidah. Jadi sebab tu kita perlu dan wajib belajar ilmu akidah. Kemudian ilmu fiqh disebut, yang kita nak bahaskan, yang kita dalam sesi kita ni, kita bahaskan ilmu fiqh. Apa ilmu fiqh ni? Ilmu yang membahaskan tentang hukum hakam secara praktikal, iaitu hukum hakam yang berkaitan dengan amali atau praktikal, yang bersumber daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, dan juga daripada ijma' dan qiyas. Jadi kalau kita hukum hakam semalam kita sebutkan ada 5 lah, iaitu wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Dalam lingkungan itulah yang kita kena ikut. Kalau wajib kita kena buat, kalau tak buat kita berdosa, kalau kita buat dapat pahala. Sunat kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggalkan tak dapat apa-apa. Harus
kalau kita buat pun tak dapat biasa okey, tak buat pun okey, dan juga makruh yang kalau kita tinggal kita dapat pahala, kalau kita buat kita tak dapat dosa, dan haram kalau kita tinggalkan dapat pahala, kalau kita buat kita akan mendapatkan dosa. Jadi apa pahala dosa ni adik-adik? Pahala ni adalah merupakan ganjaran yang Allah berikan kalau sekiranya kita buat apa yang Allah suka dan Allah ridha, sehingga dengan ganjaran tu kita akan dapat daripada satu tingkatan naik-naik, kita akan capai kepada ridha dan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah tu kita dapat masuk syurga. Tapi kalau dosa pula, iaitu yang menyebabkan seseorang itu semakin jauh dan semakin merosot keadaannya, kemudian dia dimurkai, Allah marah kat dia, dan dengan sebab tu Allah akan campakkan dia ke dalam neraka. So kita nak dapat apa sekarang ni? Kita nak dapat ganjaran, kita nak dapat rahmat Allah. Sebab tu kita nak kena belajar, kita nak tahu bagaimana kita nak betul-betul menepati kepada syariat ni. So jadi oleh kerana itu kita semalam kita bahaskan apa itu fiqh, iaitu mengetahui tentang hukum hakam yang 5 tu, yang akan dibahaskan dalam apa-apa yang kita bahaskan ni, supaya kita tahu apa yang wajib kita buat, bagaimana kita nak buat dan sebagainya. Baik. Kemudian setelah itu, apabila kita sebut pasal fiqh ni, maka kita akan berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan amalan-amalan. Maka asas-asas, kebanyakanlah dalam ibadat ini adalah mesti asasnya itu permulaannya adalah at-taharah, iaitu bersuci. Jadi at-taharah yang kita nak bahaskan hari ini juga bermakna, kalau kita kata apa itu makna taharah, baik, iaitu suci ataupun bersih. Ini makna at-taharah. Di dalam hadis Nabi SAW mengatakan at-tuhur syatrul iman, dalam riwayat Muslim. Bersih itu adalah merupakan sebahagian daripada iman. Maknanya iman ini adalah sangat penting. Jadi oleh kerana itu nak menyempurnakan iman, salah satu daripadanya adalah at-taharah, iaitu suci dan bersih. So hari ini kita nak bahaskan daripada makna suci dan bersih itu yang dimaksudkan, apa yang mesti kita berkaitan dengan suci dan bersih. Baik. Jadi apabila kita sebutkan tentang suci dan bersih ni, sebab kerana suci dan bersih ini adalah merupakan wasilah yang paling besar bagi kesempurnaan ataupun kita kata sahnya sesuatu ibadah itu, khususnya ibadah utama. Dalam rukun Islam tu, rukun Islam ada 5. So yang pertama adalah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang keduanya adalah as-salah, iaitu mendirikan salat. Jadi oleh kerana itu, maka at-taharah ini adalah merupakan yang sangat penting, kerana tanpa taharah, tanpa suci, tanpa bersih, maka tidak sah solat, tak sah ibadah kita. Kalau tak sah solat, macam mana maknanya? Maknanya tak solat. Saya solat, saya angkat takbir, saya rukuk, saya sujud. Oh, tapi awak tak suci, awak tak bersih, menyebabkan tak sah. Tak sah maknanya apa? Tidak diterima. Tak diterima maksudnya apa? Tak buat. Tak buat macam mana? Berdosa, haram. Meninggalkan solat. Saya tak tinggalkan solat, tapi tak sah. Maknanya seperti meninggalkan solat. Jadi itu sebabnya penting betul untuk kita mempelajari tentang at-taharah. Baik, apabila kita membahaskan tentang at-taharah, bermakna kita ni kena tahu dulu tentang air, kan? Sebab okey, baik, kita tahu at-taharah ni, yang kita suci bersih ni, mengikut ijma' ulama setelah dibahaskan, mengatakan ia hukumnya adalah wajib. Itu yang kita nak tengok tu, ada 5 hukum kan? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Jadi at-taharah ni hukumnya apa? Hukumnya adalah wajib. Orang Islam ni dia kena sentiasa bersih dan suci. Khususnya apabila nak melakukan ibadah, hukumnya adalah wajib. Jadi apabila wajib, maknanya kita kena buat lah. Kalau tak buat, macam mana? Berdosa pula kita kerana meninggalkan daripada kewajipan itu. So ini yang kita kena fahami daripada maksud at-taharah. Baik. Kemudian apabila kita sebut pasal taharah,
Jadi pada dasarnya Islam ni memang agama yang memenitik beratkan kebersihan dan kesucian. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling bersih, orang yang paling kemas, orang yang paling elok sekali. Sebab memang Islam ni agama yang bersih. Nah, ini nak ingatan kepada semua ni, khususnya anak-anak muda sekarang ni. Kadang-kadang kusut masai menjadi passion. Kadang-kadang kotor itu seolah-olah trend. Jangan. Islam adalah agama yang bersih dan suci. Dianya universal, semua diterima. Kadang-kadang orang kata kusut masai ni kan dah trend. Trend tu mungkin ada orang suka, ada orang tak suka. Dan ada orang yang kadang-kadang, ya Allah serabutnya tengok. Ada orang yang kata bagusnya. Tetapi Islam yang sebut kat Islam ni semua menerimanya, semua mengiktirafnya, kerana amalan di dalam Islam ini adalah amalan yang jelas diwahyukan oleh Allah dan ianya adalah sempurna. Yang ini kita kena faham. Jadi kita kena ikut mana? Kita kena ikutlah syariat Islam, kena ikut Islam. Bukan nak ikut trend, apa yang viral dan sebagainya. Kerana itu semua adalah merupakan daripada hawa nafsu yang sentiasa nak merosakkan kepada manusia. Baik. Sekali kita kata pasal suci dan bersih. So dalam untuk bersuci ni, alat yang paling utama sekali untuk bersuci, biasalah adalah air. So air ni adalah alat utama untuk kita bersuci. So kerana air ini adalah alat bersuci, kita kenal dulu jenis-jenis air. So jadi bila kita kata jenis-jenis air, baik. Air. So jenis-jenis air. Kenapa kita kena tahu jenis-jenis air ni? Barulah kita faham rupanya air ni ada berbagai jenis. Ada yang pertama dipanggil air mutlak. Yang kedua namanya adalah air mustakmal. Yang ketiga adalah air mutanajjis. Baik, dia ada beberapa air lagi, tapi tak apalah, ini asas dulu. Mutlak, mustakmal, mutanajjis. Apa air mutlak ni? Ni apa air mutlak ni? Air mutlak ni maknanya air yang suci lagi mensucikan. Apa maksudnya suci lagi mensucikan? Sifat air itu suci, bersih, dia tak ada apa-apa pun yang merosakkan dia, dan dia boleh pula untuk membersihkan dan mensucikan yang lain. Itu namanya air mutlak. Maknanya kalau sekiranya air tu dianya bersih dan dia boleh bersihkan, baik itu najis ataupun untuk mengangkat hadas kepada seseorang, namanya air mutlak. So para ulama ni dia bincang, dia kata air mutlak ni kalau sumber asalnya tu daripada mana? Disebut ada 7 sumber asal air mutlak ni. Ada 7. Yang pertama, dia bagikan 2 pula, iaitu dari yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi. Yang turun daripada langit dan yang keluar daripada bumi. Yang daripada langit ada 3. Yang turun daripada langit, iaitu yang pertama, apa yang turun daripada langit? Air hujan. Baik. Jadi yang daripada langit pertama air hujan. Yang kedua yang turun daripada langit ini adalah salji. Adakah tempat kita salji? Memang tak ada lah. Tapi kalau ke luar negara, tempat-tempat yang ada 4 musim tu, ada musim salji, winter, maka akan turun salji. Salji ni juga disebut sebagai mutlak, tapi bukan bermakna salji tu kita terus buat begitu. Maknanya salji tu kalau kita panaskan, dia jadi air. Air yang sumber daripada salji itu airnya mutlak. Sebab berwudu ataupun kita nak bersihkan, dia kenalah berbentuk cecair, bukannya berbentuk ais yang beku macam tu. Tak boleh, dia tak bersihkan. So makna salji di sini salji yang dicairkan, tapi dia adalah yang mutlak, ya bersih, asalnya adalah suci, dan dia kalau dicairkan boleh mensucikan. Baik, yang ketiga yang daripada langit adalah air embun dipanggil. Mungkin ada adik-adik kita, apa agaknya air embun dia?
Kalau orang dulu-dulu memang tahulah apa tu air embun. Air embun ni air yang mana kalau kita tengok dekat pokok-pokok, dekat tumbuh-tumbuhan waktu pagi tu, dia ada air dekat atas pokok-pokok tu. Kerana apa? Kerana daripada awan tu atau langit dia turun air tu akan menyebabkan dengan cuaca yang ada tu menyebabkan pokok-pokok ni akan mengeluarkan air, dan air ini disebut air embun. Air embun ini juga air mutlak, yang mana kalau dikumpul banyak-banyak lah, jadi air banyak, dan air itu adalah disebut air mutlak, suci dan mensucikan. Baik, itu yang daripada langit. Adapun yang daripada bumi ada 4. Yang pertama, ni langit daripada bumi ini ada 4. Yang pertama, air laut, ataupun kita panggil air laut lah. Baik, air laut. Yang kedua, air sungai. Kita ambil yang besar dulu, laut. Kita ni diliputi bumi kita ni, yang paling banyak adalah lautan. Kemudian sungai. Yang ketiganya adalah perigi ataupun mata air, ataupun mata air. Dan yang keempat adalah air perigi. Jadi ini semua sumber daripada bumi. So semua ni yang 7 ni disebut air mutlak. Maknanya kalau kita berada di laut, kita nak berwuduk ni, ataupun kita nak basuh najis, boleh tak menggunakan air laut? Kalau air-air ni memanglah, kalau kita kata 6 air ni, hujan, salji, insya-Allah, embun, sungai, mata air perigi ni, biasanya dia ni adalah tawar lah airnya. Berbeza dengan air laut, masin. So itu yang kadang-kadang tu confuse. Air masin bolehkah dia ni dibuat untuk mengambil wuduk atau untuk membersihkan? Baik. Jadi ini masalah pernah berlaku kepada sahabat. Sahabat pernah ketika mana dia berlayar, dia duduk di lautan. Air itu ialah air mungkin untuk minum ada, tapi untuk berwuduk, untuk nak buat apa-apa, yang banyak air laut. Dia duduk atas kapal. Mereka pun dah confused. Maka setelah kepulang, mereka tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, macam mana air laut ni? Dia bolehkah dianya kami gunakan untuk bersuci?" Maka Nabi bersabda, air laut itu tahirun atau tahur ma'uhu wa hillu maitatuh. Nabi kata dalam hadis, tahurun ma'uhu wa hillu maitatuh, suci airnya. Maknanya bolehlah untuk suci dan mensucikan. Dan bangkainya, maknanya apa yang dalam tu, ikan, sotong, udang, apa semua yang dalam lautan tu adalah halal, kata Nabi SAW. Jadi air laut juga ada termasuk air mutlak. Jadi ini disebut air mutlak. Jadi dia tanya sekarang ni, air paip macam mana air paip ni? Air paip pun sumbernya daripada air mutlak. Maka air paip juga termasuk air mutlak. Sebab sumbernya daripada mana? Daripada semua ni lah. Sama ada air hujan, sama ada mungkin dianya ditakungkan daripada air hujan ataupun daripada sungai, ataupun mungkin daripada perigi yang disalurkan ke dalam paip. Maka air paip itu termasuk air mutlak. Boleh untuk berwuduk, boleh untuk membersihkan najis. Baik. Yang kedua, musta'mal. Musta'mal ni maknanya air yang telah pun digunakan pada asal daripada makna dia. Tapi musta'mal daripada istilah syarak dalam hukum, maknanya air yang dianya suci. Tetapi dia tak boleh mensucikan, dia tak boleh mengangkat hadas, dia tak boleh dibuat untuk berwuduk, dia tak boleh untuk mandi wajib, dia tak boleh untuk membersihkan najis. Jadi namanya musta'mal. Macam mana air musta'mal ni? Iaitu air yang mana dia telah dimasuki oleh sesuatu, tetapi yang asalnya dimasuki oleh basuhan daripada air wuduk ataupun mandi hadas. Boleh? Kita berwuduk,
air wuduk kita ni masuk ke dalam bekas yang mana nanti kita akan cerita pula bekas tu ada berapa besar, kecil dan sebagainya, tapi air tu masuk dalam tempat kita tu yang mana tempat tu kecil, air wuduk masuk dalam tu, air tu namanya musta'mal. Sebab air tu dah digunakan untuk berwuduk. Atau kita mandi wajib, mandi hadas, air tu masuk dalam tempat air yang bertakung tu dan air tu tempatnya kecil sikit, maka air itu bertukar menjadi air musta'mal. Tak boleh lagi dah gunakan untuk berwuduk, tak boleh guna untuk mandi hadas, tak boleh untuk guna untuk nak membersihkan najis. Itu namanya air musta'mal. Air telah digunakan untuk berwuduk atau untuk mandi hadas. Baik, musta'mal. Air musta'mal ni pula ada lagi namanya, kategori dia itu air yang masuk dalam basuhan, basuhan wuduk ataupun basuhan, air basuhan panggil yang digunakan untuk basuhan hadas. Baik, bagi kita faham. Ada lagi nama dia adalah air mutaghayyir. Air musta'mal ni air yang berubah. Air itu suci, bersih. Macam mana? Air putih elok bersih, masuk benda yang bersih pula. Apa? Contohnya sirap. Jadi air sirap bersih dah, air tu bersih lah, boleh minum. Tapi boleh tak untuk digunakan untuk mengangkat hadas atau membersihkan najis? Tak boleh. Sebab air itu telah berubah. Berubah dari sifat asalnya kepada air, ada kepada yang lain. Seperti sirap, masuk apa lagi. Atau tak masuklah jus tu, tapi dia masuk, dia asalnya memang seperti jus buahan. Seperti air kelapa. Air kelapa. Kan, kita belah ada air. Air ni memang sedaplah minum. Boleh tak untuk berwuduk? Air ni tak boleh. Sebab air tu dia berubah dengan sebab duduk dalam buah tu. Ataupun jus buah-buahan. Ataupun air yang dalam buah tu kita perah, keluar air, jus lah. Pun tak boleh untuk dianya, disebut airnya mutaghayyir. Dah berubah dah menjadi jus. Walaupun dia asalnya air. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Namanya air mutaghayyir. Air yang berubah. Baik. Jadi ini adalah musta'mal. Asas, ini kita bagi asas saja untuk kita faham. Kemudian yang ketiga ada namanya air mutanajjis. Air yang mana maksud dia air yang telah bercampur dengan najis. Air yang telah bercampur dengan najis yang menyebabkan air itu berubah. Iaitu air itu sifatnya air yang najis. Jadi namanya air mutanajis. Kalau air mutanajis maknanya air ni pun tak suci dan lagilah dia tak boleh sucikan yang lain. Air ni pun tak suci, apa lagi nak mensucikan lain, dia tak boleh. So namanya mutanajis, iaitu air yang bercampur dengan najis. Baik, boleh? Agak-agak boleh ikut yang ni. So ini semua penting ni, asal ni. Sebab apa? Walaupun orang kata, alah saya dah tahu ni hujan okey. Tapi kadang-kadang ada orang pergi kat laut, saya ni boleh ke wuduk air laut? Air ni masin lah. Macam ni air mutaghayyir, macam air berubah je. Yalah, kalau air, contoh air paip kita, ataupun air paip, kita letak garam dalam tu. Jadi air tu masin. Boleh tak kita untuk berwuduk dengan air masin yang kita letak garam tu? Tak boleh. Namanya air musta'mal, air yang telah mutaghayyir, berubah dah. Ni laut. Laut asalnya masin. Asalnya masin, dia bukan dicampur garam. Memang air tu sudah mengandungi garam, yang mana ianya adalah yang telah diciptakan oleh Allah. Yang air yang kosong ni, yang kita masuk garam jadi masin, rasa dia, air ni air yang berubah. Maka tak boleh untuk kita berwuduk atau mengangkat hadas, mandi hadas atau membersihkan najis dengan air garam yang kita letak garam tu. Tak boleh. Tapi air laut boleh, sebab dia memang asalnya masin. So itu yang kita kena faham. Begitu juga air sungai, air perigi contoh. Air sungai, kita kata air sungai ni air yang jernih elok tu ke? Kalau airnya keruh contoh. Keruh ni sebab tanah ada tu kan, warna dia coklat apa semua. Mungkin rasa dia pun kadang-kadang mungkin ada rasa macam payau-payau, kadang-kadang lain dengan air lain. Tetap airnya mutlak, sebab dia berubah, bukan berubah ditambah, tetapi dia berubah daripada asal dia. Termasuklah juga perigi dan sebagainya. Saya dulu masa dekat Johor dulu pernah ada tempat namanya air hitam.
Saya tanya kenapa nama dia tempat air hitam. Rupanya memang air dia yang mengalir ni kebanyakan hitam sebab tanah itu tanah gambut. So air ni kesan dari tanah gambut tu, kerana dia mengalir di atas tu, air tu jadi hitam. Tu air itu tetap air mutlak juga sebab dia bukan berubah kerana ditambah daripada daripada asalnya, tetapi dia memang asalnya itu keadaan dia begitu. Jadi tak kisahlah bagaimana keadaannya, kalau dia daripada asal maka disebutkan air itu adalah air mutlak. Tapi kalau ditambah, macam tadilah garam ditambah dalam air, maka air itu adalah air yang telah berubah, maka tak boleh untuk kita menggunakan untuk nak bersuci. Air mutanajis seperti mana kita tadi, air yang dia bercampur dengan najis, maka dia tak suci, tak boleh untuk, bukan hanya tak boleh untuk berwuduk, dan sebagainya, dia nak guna untuk letak kena kat kita pun jadi tubuh kita najis juga. Kena kat pakaian kita pun air itu, pakaian kita jadi najis juga. Itu namanya air yang mutanajis tadi. Jadi oleh itu kita kena faham, nanti insya-Allah kita akan bahaskan macam manakah yang disebutkan tadi, semua perkara ini dalam keadaan realiti semasa kita ni. Air-air yang ada kat rumah kita ni, adakah air dia mutlak? Saya dah sebutkan yang tadi. Yang pertama, air paip yang terus keluar daripada tempatnya adalah air mutlak. So kita pun berwuduk sah, baik. Tapi kalau kita berwuduk ataupun kita tadah dalam baldi, kita berwuduk daripada baldi, air itu masuk dalam baldi, maka baldi itu menjadi air musta'mal sebab baldi dia kecil. Sebab tu nanti kita akan bahaskan, ada air dipanggil kathir dan air namanya qalil. Ada air nama istilahnya banyak, ada namanya sikit. Ada disebut sebagai kullatain, dua kullah. Bukan dua kolah. Dua kullah ni nanti apa dia air itu namanya air dua kullah, yang mana disebut dengan air yang banyak, yang menyebabkan dianya itu boleh disebutkan air mutlak. Kalau dimasuki najis, tengok keadaan dia sama ada berubah atau tidak, maka dia tetap air mutlak. Sedangkan air yang sedikit kurang dari dua kullah masuk najis, walaupun tak berubah apa pun, tetap air itu disebut najis. So ini yang kita akan bahaskan akan datang, iaitu berkenaan dengan air banyak dan sedikit, supaya kita tahu keadaan air kat rumah kita yang kita tadah, yang kita simpan, yang kita nak gunakan itu, apakah kondisi air kita tu. Ini penting ni. Supaya apa? Supaya kita nak membicarakan dan nak letakkan diri kita di dalam kedudukan suci ataupun bersih. Yang ni yang paling penting sekali. So, agak-agak boleh faham ni apa yang disebutkan dengan at-taharah ni, dengan penyucian suci ni. So, kita dah sebut tentang jenis-jenis air ni. Saya rasa simple dan senang je untuk kita faham. Dia adalah basic dan asas, dan saya rasa ada di antara kita yang pernah pun diterangkan tentang perkara ni, tapi tak apalah, maknanya kita akan cuma kita ulang semula sebagai ingatan. Anak-anak kita kena tahu tentang ni. Kalau anak kita pergi kat laut, dia tanya kita pun confused dah. Alamak, betul juga mak, ni kita kat laut ni, nak ambil wuduk boleh ke air laut? Kita pun boleh kot, tapi masih lah mak. Oh ya, okey, sekarang kita dah tenang. Okey, dah tahu dah, memang boleh, tak ada masalah dah. Jadi jelas. Ada sebenarnya dalam, kalau kita tengok dalam kitab fiqah, ada lagi satu namanya air yang disebut dengan musyammas. Air musyammas. Apa kita tambah, bagi maklumat tambahan kepada kita. Dan ini biasa dibahaskan juga. Air disebut musyammas. Musyammas daripada syamsun. Syamsun dalam bahasa Arab namanya adalah matahari. Air musyammas, air yang terjemur di bawah matahari, dan air itu diletakkan di dalam bekas besi atau logam, yang dengan sebab pancaran matahari yang direct terus kepada air itu, dan tempat yang besi yang panas tu, air itu jadi panas. Maka air yang panas di dalam bekas logam ni, apabila nak digunakan, hukumnya adalah makruh. Jadi menggunakan air mutlak di dalam bersuci, hukumnya adalah wajib. Menggunakan air musta'mal di dalam bersuci, itu adalah tidak sah.
Maknanya tak boleh untuk nak kita gunakan untuk dia bersuci, sebab dia suci tapi tidak menyucikan. Menggunakan air mutanajis untuk bersuci, maka hukumnya tidak sah, haram. Tak boleh untuk menggunakan air mutanajis. Menggunakan air musyammas untuk berwudu atau mandi wajib wudu junub ataupun bersuci, itu hukumnya makruh. Makruh tadi yang apa yang kita dah sebutkan dulu, apa itu makruh? Makruh yang apabila kita buat, kita tak dapat apa-apa, kalau kita tinggalkan kita dapat pahala pula, makruh. Jadi menggunakan air musyammas ini ada makruh, tapi sah tak? Sah, boleh guna. Kenapa agak-agak hikmahnya para ulama kata air musyammas ini makruh? Sebab air musyammas ni apabila terjemur dalam logam, air mana matahari tu, risiko dia kalau kena kulit kita guna dan selalu guna, maka dia akan menyebabkan penyakit kulit, penyakit sopak, penyakit kulit. So Islam ni subhanallah hebat. Dia bukan agama untuk kita kata untuk merawat, tetapi dia menjaga dan mencegah. So perkara-perkara yang boleh mendatangkan mudarat, Islam dia jaga. Maka disebutkan air musyammas ni adalah makruh. Ini kalau mungkin ada dekat negara-negara yang panas tu, tempat tu ditadah air dalam logam, dalam busi, dalam tembaga, dalam emas, dalam perak, dia biar terdedah itu, air pancap, lepas tu panas, kita pun ambil wuduk, sah wuduk kita, tapi hukumnya makruh. Dan kita risiko dia boleh mendapatkan penyakit kulit. Jadi ini semua yang kita bahaskan pada hari ini, mudah-mudahan insya-Allah bermanfaat kepada kita. Jadi seperti mana saya maklumkan semalam, kita memang ada 2 sesi dalam perbahasan fiqh ni, dan besok insya-Allah kita akan ada, boleh tengok kalau ada tu, bagi sekejap. Kalau ada besok insya-Allah kita akan ada lagi, tetapi besok adalah sesi bahagian kepada Al-Quran insya-Allah yang akan diisi oleh Al-Fadhil Ustaz Azian bin Man, dan dia akan isi pada hari Rabu dan Khamis. Jadi tuan-tuan, puan-puan, adik-adik besok join ya, supaya kita boleh tahu asas-asas Quran. Mungkin kalau kita dah ikut ustaz-ustaz yang lain dalam Quran pun alhamdulillah, tapi yang ni dia asas-asas awal dulu, supaya kadang-kadang kita pun nak ikut yang terlalu tinggi pun kita dah tak terikut sangat. Yang ini asas-asas dia yang kalau kita kata boleh, kalau yang dah pernah belajar boleh ulang kaji, yang mungkin dah yang lupa boleh ingat, dan juga boleh untuk dimulakan. Baik. Ada soalan sikit, insya-Allah kita isi sikit ruang ni. Kalau air paip di rumah sentiasa berbau seperti bau loji, macam mana? Baik. Air paip yang mana dianya keluar daripada paip dan daripada sumber yang banyak, nanti kita akan bahaskanlah air banyak dan sebagainya, walaupun dia berubah, dengan sebab perubahan itu adalah daripada tempat yang ada tu, maka dia tetap disebutkan air mutlak, dia tak dikira air yang mustamal atau mutaghayyir. Baik. Saya bekerja sebagai pemandu train, pemandu kereta api. Bagaimana cara kita duduk gunakan spray? Baik, ini kita akan masuk nanti insya-Allah dalam bab wuduk nanti, tapi tak apalah kerana soalan tu ditanya penting juga, sebab ini perlu untuk dibuat segera, bukan nak tunggu nanti bab tu baru nak buat kan. Sebab apa? Sebab dah kerja. So nak guna spray ni sebenarnya kena praktikal lah. Tapi sebagai panduan untuk kita faham bagaimanakah maksud wuduk. Wuduk ini ada anggota yang wajib dibasuh dan ada anggota yang cukup untuk disapu. So ada kena bezakan antara basuh dan sapu. Allah berfirman, "Idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi Allah yang telah sebutkan dalam Quran, kalau kamu nak dirikan solat, kamu kena basuh muka. So basuh dengan sapu lain. Kalau kita spray sikit je, kemudian kita pun ambil tangan kita sapu dia, basahlah juga tapi sapu, maka dia tak dikira basuh, tak sah kita punya wuduk. Tapi kalau kita basahkan dia betul-betul sampai air tu banyak dan mengalir, nampak air tu mengalir betul, baru kita ratakan, itu namanya basuh. So kena bezakan di antara basuh dan sapu. Kena faham ya? Yang ini kena
basuh makna air tu mengalir, banyak dah mengalir. Sapu maknanya air tu kena satu tempat, kita ambil, kita sapu pula tempat lain, maka itu disebut sapu. So dengan menggunakan spray, inilah dia yang perlu kita ambil perhatian. Tetapi Islam itu tidaklah agama yang menyusahkan dan memberatkan. Jadi janganlah sampai kita jadi susah juga. Maka cukup dengan kita spray betul-betul, kita yakin bahawa air itu mengalir dan sebagainya, dan kita ratakan. InsyaAllah dikira itu membasuh. Termasuklah tangan juga mesti dibasuh. Yang hanya boleh disapu hanyalah sebahagian kepala. So kalau kita spray kat tangan kita, kemudian kita sapu kat kepala, sah. Sebab memang Allah kata famsahu biru'usikum, maka sapulah sebahagian kepala kamu. Adapun kaki mesti dibasuh. Ada orang kata kaki ni tak apa, boleh sapu je. Dan ada pula, ada minta maaf, orang yang zaman sekarang ni nak mudah-mudah, dia malas nak buka kasut, ataupun kadang-kadang dia malas nak buka stokin. Dia buat macam mana? Dia ambil air tu, kemudian dia sapu atas stokin. Kenapa? Oh, dia kata khuf. Nanti kita akan masuk bab khuf lah. Khuf ni maknanya ada peruntukan ataupun rukhsah, keringanan dalam Islam ni. Seorang yang pakai satu alat untuk menutup kaki ni, yang mana kalau dia pakai itu, dia boleh berwuduk. Walaupun pertama dia wuduk dengan biasa, kemudian setelah dia batal setelah dia pakai itu, dia cukup dengan sapu di atas saja. Itu namanya khuf. Tapi tak apalah, itu kita akan masuk bab tu. Tapi jangan buat perkara itu. Kalau kita tak faham betul-betul, kita kena faham bahawa semua anggota wuduk, muka, tangan, kaki wajib dibasuh. Yang boleh disapu adalah kepala atau sebahagian kepala. Maka kena bezakan antara basuh dan sapu untuk memastikan wuduk kita sah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Terima kasih kepada semua yang turut sama dalam perbahasan kita. Ada lagi soalan? Baik, sekejap. Masya Allah. Mana ya soalannya? Tengok soalan. Ada soalan? Tak ada. Baik. Baik. Kalau air paip tu panas, dikira air musyammas juga ke? Baik. Itu tak dikira air musyammas. Kerana dia tak pancar direct matahari ke air tersebut, tapi daripada besi yang memanas. Ada juga mengatakan dianya tetap makruh kalau kita berwuduk dengan air yang terlalu panas. Panas sangat, memanglah makruh. Walaupun sah, tapi kita pun sendiri akan tak selesa, menyebabkan mungkin kita wuduk ni kurang sempurna sebab kita pun panas. Nak wuduk, nak basahkan pun kita rasa macam takut-takut dan sebagainya. Maka makruh berwuduk dengan air yang terlalu panas. Bahkan disebutkan yang terlalu sejuk sangat pun makruh juga. Kecuali kalau keadaan yang tak boleh untuk dielakkan lah, di tempat negeri yang sejuk, tak ada heater dan sebagainya, tetap wajib untuk berwuduk. Bagaimana jika kita tak perasan air itu ada najis cicak? Maknanya kalau air tu sikit masuk najis cicak, maka air yang sikit tu menjadi najis. Kita pun berwuduk, kita tak perasan. Tapi setelah wuduk ada nampak najis tu, maka wuduk kita tak sah. Satu. Yang keduanya, semua anggota yang kita sapu dengan air tu jadi najis. So kita kena buat apa? Kita kena basuh balik. Kita kena basuh dengan air mutlak, bersihkan. Baru kita boleh, maknanya kita ni, tubuh kita bersih dari najis. Wuduk memang tak salah, air tu najis. Tempat yang kita kena air tu, yang kita kena badan kita ni pun jadi najis juga, sebab air tu air najis. Apa yang kita kena buat? Kita kena bersihkan najis tu, air dekat tubuh kita tu. Kalau muka-mukalah kena basuh, kalau tangan-tangan basuh, kalau tidak mandilah kita dengan air mutlak, maka kita akan bersih daripada najis tu, baru sah solat kita. Adapun wuduk mesti dengan air, kemudian kita kena wuduk pula, kena wuduk dengan air mutlak. Jadi ni yang kita kata, kita kena pastikan untuk supaya jangan sampai kita tersalah di dalam pengamalan. Ada lagi air yang ada klorin macam mana? Air yang ada klorin juga difatwakan adalah air mutlak. Kerana air itu adalah untuk merawat dan sebagai obat kepada air itu supaya tidak rosak. Maka air itu yang telah dicampur dalam air yang banyak, maka air itu dikira tidak najis ataupun tidak berubah.
maka air itu disebut sebagai air mutlak. Maka boleh kita berwuduk dengan air dan dicampur dengan klorin, tak ada menjadi masalah, asalkan air itu adalah air yang banyak. Nanti kita sebut pasal air banyak, air sikit tu kita sebut kullatain tu, 2 kullah apa semua, kita akan bahaskan setelah ini insya-Allah. Kalau air dalam kolah itu berlumut, adakah sah berwuduk? Sah berwuduk. Air yang mana kalau kita dalam kolah tu kemudian timbul lumut ni adalah daripada asli, maka dengan sebab tu ada lumut ini tidak najis, maka dianya tidak dikira sebagai najis, dan air itu serta air mutlak. Macam air yang mana kita sebutkan tadi, dia berubah dengan sebab benda-benda yang ada dalam benda tu bukan najis lah, tanah ke atau pokok yang ada dalam tu menyebabkan dia berubah, maka air tu tetap juga mutlak, kecuali kalau air tu dia duduk dekat situ kemudian ada sesuatu pokok yang terjatuh dalam tu, air yang dituang ke dalam tu, ataupun daripada pokok-pokok yang terjatuh yang mana dia boleh mengubah air tu, maka air itu baru air yang berubah. Tapi kalau air itu memang dalam air itu yang dia timbul, dia tumbuh dan sebagainya, maka air itu tetap disebutkan dengan air mutlak. Naam. Jadi ini mudah-mudahan akan dapat bermanfaat kepada kita. Baik, besok jangan lupa temu janji dengan Ustaz Azian bin Man, asas-asas Al-Quran. Dia akan mulakan daripada awal, iaitu Rabu dan Khamis, dan hari Jumaat kembali bersama dengan saya insya-Allah untuk kita, ni penting ni, ajak anak-anak kita ramai-ramai, untuk keluarga kita nak cerita tentang Rasulullah SAW. Daripada awal lagi, daripada Nabi SAW dilahirkan, kemudian daripada setelah itu bagaimana pentingnya kalau kita ni nak belajar, nak kenal kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ni semalam kita dah katakan, kalau boleh setiap amal-amal baik kita mulakan dengan bismillah. Jadi teruskan bismillah, bismillah, bismillah. Yang seterusnya hari ni kita nak tambah sikit, setelah kita dah selalu rajin baca bismillah ni, jangan kita lupa juga banyak-banyak sebut alhamdulillah. Kita kena sebut alhamdulillah selalu. Apabila kita rasa seronok, alhamdulillah. Apabila kita rasa dapat makan, alhamdulillah. Apabila kita minum, alhamdulillah. Nabi SAW kata, pada siapa yang dia dapat nikmat kemudian dia sebut alhamdulillah, maka Allah akan ridha kepada dia. Jadi bismillah kita banyakkan. Kita nak buat sesuatu, nak mulakan sesuatu, kita bismillah. Nak masuk kereta, bismillah. Kita nak keluar, bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian jangan lupa juga, kita selalu juga apabila kita rasa seronok, dapat nikmat, kita dapat sesuatu, kita sebut alhamdulillah. Macam ni hari ni, alhamdulillah dapat kita ilmu, dapat kita manfaat, syukur kepada Allah, maka Allah janji untuk tambah kepada nikmat itu. Baik, jumpa lagi insya-Allah pertemuan kita pada sesi yang seterusnya insya-Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.